Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maksudnya, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum ini. Mudah-mudahan dengan puasa ini kamu akan mendapat takwa. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita hari ini dah sampai pada hari Jumaat. Kita telah berpuasa selama 7 hari dalam bulan Ramadan. Masa cukup cepat berlalu, dah 7 hari kita berpuasa. Sebelum kita berpuasa, banyak dalam WhatsApp group kita dengar, kita boleh baca banyak doa-doa yang diajar. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Dan hari ini kita dah sampai hari ke-7 dah pun. Daripada ayat yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, apabila kita berpuasa, kita akan mendapat takwa. Dari mana datangnya takwa tu? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita duduk sorang-sorang, kita nak buka puasa, kita nak minum air, tak ada siapa yang boleh halang kita, tak ada siapa yang tahu. Tapi kenapa kita sanggup tak makan, tak minum? Kita jaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita nak puasa bagi sempurna. Kenapa kita sanggup melakukan semua tu? Tak lain dan tak bukan kerana kita ingin mendapat keredaan Allah. Kita takut pada azab Allah. Kita nak syurga Allah. Itulah perasaan yang lahir daripada seorang yang bertakwa. Tidak akan dapat perasaan ini, seseorang itu tidak akan mampu melakukan semua ini, melainkan di dalam jiwanya ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah untuk diri kita semua yang sanggup melakukan semua perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bulan Ramadan ini tidak perlu untuk kita habiskan masa dengan begitu saja tanpa kita manfaatkan dengan amalan-amalan yang patut kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita, bukan untuk Allah, bukan untuk kalau kita tak buat ibadat pun tidak akan berikan kesan kepada Allah. Tapi apa yang kita buat semua itu adalah untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, apakah yang patut kita buat dalam bulan Ramadan ni? Banyak amalan-amalan yang diajar oleh Rasulullah yang boleh kita buat untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk mendapat ganjaran pahala yang dijanjikan berganda-ganda pahalanya. Antaranya yang pertama adalah solat tarawih. Solat tarawih adalah solat yang khas pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Amat rugi kalau kita lepaskannya. Kenapa Allah jadikan ada solat tarawih pada bulan Ramadan? Mesti ada sesuatu yang special, yang istimewa yang Allah nak berikan kepada umat Islam, ya, terutama bagi hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman. Kalau kita tengok di supermarket, setiap kali ada sale di musim-musim perayaan, ramai orang berpusu-pusu sanggup beramai-ramai untuk pergi mendapatkan barang tersebut. Jadi kenapa Allah jadikan solat tarawih ni sebagai satu sale, kalau kita kata sebagai satu bonus, sebagai satu keistimewaan khas yang disediakan untuk mukminin yang nak dekatkan diri pada Allah, yang nak mendapat ganjaran yang sangat besar. Jadi jangan lepaskan peluang. Buatlah sekadar yang mampu. Tak kira lah sama ada 8 ke 20 ke, tambah dengan witir lagi 3. 8 jadi 11, 20 jadi 23. Buatlah
sekadar yang mampu, tetapi janganlah tinggal, kerana hanya orang yang beriman, yang bertakwa, yang bersungguh-sungguh sahaja mampu melakukan solat tarawih setiap malam. Jadi pastikan pada setiap malam kita tidak akan tinggal tarawih. Dan seterusnya, solat-solat sunat ba'diyah dan qabliyah selain daripada solat fardu, janganlah kita tinggal. Sebab sebenarnya solat ini adalah yang menghubungkan kita dengan Allah. Orang yang tidak solat sama macam haiwan, tidak ada tujuan, tidak ada hala tuju. Bayangkan orang yang tidak pernah solat adalah orang yang tidak pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sujud di hadapan Allah ini tidak ada hijab dia dengan Allah. Masa itulah masa dia nak mendekatkan dengan Allah, masa itulah dia mengharapkan pertolongan Allah. Mustahil dalam kehidupan ni kita tidak ada masalah. Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan Allah dengan cara sabar, dengan cara solat. Ada masalah, solat. Itu yang diajar oleh Allah. Kenapa dengan solatlah kita dapat minta sesuatu daripada Allah. Selain daripada itu, dalam ayat yang lain Allah kata inna a'tainakal kautsar. Allah kata aku bagi banyak nikmat. Kautsar, kautsar banyak kan, banyak maksud kautsar ni. Allah bagi banyak nikmat. Fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi kalau tak solat, bukan title sebagai mukmin tu dah memang tak ada dah. Jadi walaupun namanya Islam, tapi Islam yang tidak ada kualiti, Islam yang sama, yang Allah sebut sama tarafnya seperti haiwan yang tidak ada akal. Yang membezakan antara mukmin dan kafir adalah solat. Jadi pastikan solat sunat seperti bukan bulan Ramadan, solat sunat duha, sunat awabin tu buatlah, kerana bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah janjikan pahalanya berganda-ganda. Apabila pahala berganda-ganda, hubungan dengan Allah pun sangat dekat. Apabila kita dekat dengan Allah, Allah lebih dekat dengan kita. Apabila kita jauh daripada Allah, Allah jauh daripada kita. Jadi pastikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita gunakan sebaik mungkin untuk mendapat ganjaran pahala yang melimpah ruah, yang berganda-ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah jadi seperti mana orang munafik, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Bila nak bangun untuk solat, dia bangun dalam keadaan yang kusala, malas. Wahum yura'un nas, yura'unan nas, mereka melakukan solat dengan riak, bukan kerana mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita solat, kita sujud, kita dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, kita boleh Allah kata mintalah, ud'uni astajib lakum, mintalah, insya-Allah nescaya aku perkenankan. Biar Allah janji tak pernahnya tipu. Hanya manusia yang janji selalu tipu. Tapi bila Allah kata ud'uni astajib lakum, minta pada aku bagi. Jadi jangan lepaskan peluang terutama barakah bulan Ramadan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara solat yang sangat bernilai, yang tak boleh, yang tak seharusnya kita lepaskan peluang, yang tak boleh kita tinggalkan, terutamanya dalam bulan Ramadan ini, adalah qiyamul lail, salat malam. Allah sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan bangunkan kamu dalam maqam yang sangat terpuji. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Solat tahajud adalah solat untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kelebihan-kelebihan solat tahajud yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca dalam Quran, yang disebut dalam Quran. Solat malam atau solat tahajud ini boleh kita lakukan sebelum, sekadar, kata Rasulullah, sekadar masanya, walaupun sekadar perah susu kambing,
Jadi dalam sebelum azan subuh kita boleh mampu untuk solat malam. Jangan lepaskan peluang ini, terutama apabila malam itu adalah malam Lailatul Qadar yang pahalanya seperti 1000 bulan. Jadi orang yang bangun tahajud ni orang yang Allah sayang, orang yang paling dekat dengan Allah. Dan kata sahabat, kalaulah tidak ada malam, tidak ada gunanya hidup ini, kerana pada waktu malamlah untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah, untuk mereka menemui kekasihnya, untuk bertemu dengan kekasihnya. Kerana pada siang hari masing-masing sibuk untuk mencari rezeki dan sebagainya. Pada waktu malamlah waktu yang paling tepat untuk bersendirian, untuk bersama dengan Allah, bersunyi-sunyian dengan pencipta, dengan Khalik. Jadi kerana itu adalah solat malam ini adalah solat yang sangat Allah adalah solat malam ini, solat malam ini adalah solat yang sangat besar pahalanya. Allah sebut dalam Quran antara ciri-ciri orang yang beriman itu, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang yang dekat dengan Allah ni adalah orang yang banyaknya bangun solat. Hidup dia, diri dia adalah jauh daripada tempat tidur dia, kerana banyaknya dia sujud qiyam pada waktu malam harinya. Itulah antara ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah, antara ciri-ciri orang yang paling Allah sayang. Jadi jangan lepaskan peluang, terutama pada bulan Ramadan ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, masa saya belajar dulu, setiap hari saya tak perlu masak. Setiap hari ada orang panggil makan. Orang Arab sangat pemurah dalam memberi makanan, kerana mereka menyahut hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, iaitu man fatara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri as-sa'im syai'a. Maknanya siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tu, dalam keadaan pahala orang tersebut tak berkurang sikit pun. Jadi sebab tu lagi banyak bagi orang makan, lagi banyaklah pahala yang dia dapat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara amalan yang perlu kita lakukan juga dalam bulan Ramadan ini adalah membanyakkan tilawah dan tadarus Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi berlumba-lumba untuk khatam Al-Quran berkali-kali. Dan amalan yang menjadi sunnah Rasulullah adalah bertadarus setiap kali Ramadan bersama dengan Jibril AS. Jadi kita cubalah untuk membaca Al-Quran, bertadarus sebanyak mungkin untuk diri sendiri, untuk terutamanya tadarus, kerana itu adalah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, di mana kita adakan satu kelompok bacaan Al-Quran, seorang baca, yang lain dengar dan betulkan. Banyak manfaat yang akan kita dapat dalam tadarus. Apa saja yang dikaitkan dengan Al-Quran ini sangat dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah kerana ia merupakan bulan puasa, Syahrul Siyam, yang diwajibkan oleh Allah puasa sebulan dalam bulan Ramadan. Dalam masa yang sama, bulan Ramadan juga adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Apa saja yang berkait dengan Quran akan dimuliakan oleh Allah. Seorang individu yang sentiasa melafazkan ayat-ayat Allah akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Hatta bibirnya yang sentiasa melafazkan ayat Allah, jiwa dia yang sentiasa dihafaz di dalam dadanya ayat-ayat Allah. Apabila dia meninggal sekalipun, badannya dijamin tidak akan reput, tidak akan disentuh dan dimamah oleh haiwan-haiwan, cacing tanah dan sebagainya di dalam kubur. Itulah janji Allah bagi orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran. Dalam hadis Nabi,
Rasulullah ada menyatakan bahawa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan dalam masa yang sama dia mengajarkan orang lain. Dan antara amalan lain adalah i'tikaf, amalan yang menjadi rutin Rasulullah terutamanya pada 10 awakhir Ramadan. I'tikaf adalah satu ibadah yang mendidik jiwa untuk kita belajar, melatih, meninggalkan segala kesibukan dunia untuk duduk sebentar bersama dengan Allah SWT di dalam masjid, melakukan amal ibadat tilawatul Quran, tadabbur dan juga apa saja yang bermanfaat yang boleh membawa kepada peningkatan iman. Yang seterusnya adalah amalan umrah. Kalau ada peluang, pergilah umrah dalam bulan Ramadan kerana mengikut hadis At-Tirmizi, amalan umrah yang dilakukan pada bulan Ramadan menyamai seperti pahala haji. Kalau ada kesempatan, pergilah. Kalau tidak ada, tidaklah menjadi satu kewajipan. Jadi itulah saja yang mampu saya sampaikan pada kuliah Jumaat kali ini. Sentiasalah baca doa yang diajar oleh Rasulullah sepanjang bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni wa an walidayya wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi setakat itu dulu. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى اللقاء، مع السلامة.